Assalamualaikum. Boleh dengar? Okey, siapa yang boleh dengar, begitu boleh dengar? Uh, Okey, boleh dengar? Alhamdulillah. Okey, sorry. Kemungkinan ada masalah teknikal tadi tu. Okey, Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Kita ada Zu. Hai Zu. Kita ada Linda. Apa khabar Linda? Kita ada Ahmad. Apa khabar Encik Ahmad kita? Assalamualaikum. Jaya. Hai, apa khabar? Hai, apa khabar? Okey, boleh dengar? Okey, Alhamdulillah. Okey, good. So, start pada hari ini ada beberapa topik yang menarik yang I think kita boleh bincang bersama dan insyaAllah saya akan share from time to time. Dan untuk session yang pertama ni, untuk 5 hari pertama ni, saya akan cover satu topik yang penting. Satu topik yang orang sering tanya saya. Dan sekarang ni pula ramai OSH coordinator, betul? Ramai, saya pun baru juga buat training on safety rep untuk department. Kita ada juga session untuk top management level, managerial level. So satu soalan yang orang tanya adalah apa kerja safety sebenarnya ni? Okay, so siapa yang ada kat sini boleh share dekat bawah tu apa kerja safety kat bawah ni? Kemah. Waalaikumsalam Su, apa khabar? Okay, good. Apa kerja safety sebenarnya ni? Satu soalan yang cepu mas. Ada yang beritahu saya masih ada lagi confuse antara safety dengan security ni. Betul? Okay. Dan saya sendiri orang pernah tanya kata, Encik Fakrul, dah berapa ramai security seluruh Malaysia ni yang Encik Fakrul latih? Betul? Okay. So, masih ada lagi confuse dengan safety dengan security. Dan disebabkan keconfusan tu juga ada SHO, safety officer kita, safety manager kita, yang kadang-kadang diberi tugas untuk jaga security pun ada, betul? Okay. So, ada juga yang bagi tahu SHO ni ataupun kerja safety ni macam kerja polis. Kerja nak bagi tahu orang, nak marah orang. Kalau kita ada kontraktor tu, kita saman orang, betul? Ada yang kata minta maaf. Ada yang kata juga safety punya kerja ni kerja nak cari salah orang pun ada juga. Kerja nak tengok apa yang orang buat tak betul, kita tangkap dia, kita denda dia, ada setengah-setengah tu. Ada yang kemungkinan menyebabkan orang takut tak bertempat. Okay? So therefore, untuk session yang pertama ni, untuk kita sama-sama belajar, sama-sama recap balik untuk awal-awal tahun atau first quarter ni, kita kena realign balik. What is our role? Apa tugas safety sebenarnya? Tak kira lah anda SHO ke, safety manager ke, anda triple S ke, betul? Anda maybe OSH coordinator ke, ada yang kata mana-mana yang jatuh dalam competent person ke, mereka-mereka yang jatuh dalam train person ke, ataupun mereka-mereka yang maybe adalah sedikit pengetahuan safety yang dipertanggungjawabkan berkaitan dengan safety secara tak langsung. Contohnya first aider, emergency response. So in here, let us secara umumnya align balik what is our role. Adakah our role untuk mencari salah orang? Adakah our role untuk orang kata nak cari orang kata orang punya kesilapan, ataupun nak jadi setengah-setengah tu kata nak jadi polis. Ada yang juga kata kita juga sebagai tali barut pun ada juga. Okay, good. Hello, Assalamualaikum. Siapa yang ada kat sini boleh share? Waalaikumsalam Zu. Apa khabar? Dan Zu kata selalu gaduh safety dengan security tu. Tu dia. Okay, good. So, siapa ada kat sini boleh share dengan kawan-kawan kita. InsyaAllah bermanfaat. So, let us align balik. Apa tugas kita sebenarnya? Let us align balik apa sebenarnya fungsi dan tanggungjawab kita sebenarnya. Dan adakah orang pernah tanya cakap, Cik Fakrul, safety ni kerja safety je. Safety manager, pihak pengurusan yang lain, pihak pekerja lain tak kisah pun. Dan kalau kata kita tak ada ataupun safety personnel tak ada, diorang tak kisah safety pun. Diorang bukan follow pun safety ni. So itu yang kita nak line balik. Okay? Kita nak berkongsi bagaimana kita nak jadikan safety ni lebih fun, but they are taking accountability. Itu sebenarnya cabaran kita sebenarnya. Because why? Responsibility kita boleh letak dekat dalam appointment letter. Betul?
maybe role, setengah-setengah role responsibility letak kat appointment letter ke, letak dekat maybe belakang manual ke, faham kan? Maybe dekat circular ke. But the most important part dalam safety ini adalah untuk make people accountable. Okay, kalau responsible tu bertanggungjawab, accountable itu adalah kebertanggungjawab. Dan itu adalah satu yang paling susah. Kerana bila deal dengan safety ni, okay, siapa yang ada kat sini boleh share dan tulis juga apa notes dan juga summary yang kita ada. Supaya mereka yang maybe nak refer kemudian boleh dapat. Kita kena faham 80% dan saya selalu buat training, buat survey dalam training. 80% cabaran safety ni tuan-tuan adalah dengan manusia. Dengan siapa? Dengan manusia, betul? 20% je pun dengan dokumen, 20% dengan maybe dengan rekod yang kita sibuk backdate tu, maybe dengan equipment untuk monitoring, maybe some of it berkaitan dengan maybe enforcement. Tapi 80% isu sebenar dalam safety adalah berkaitan dengan manusia ataupun orang. So therefore, kita kena faham tugas kita yang sebenarnya adalah berkaitan dengan manusia. Walaupun ada 20%, 30% itu bukan manusia. Betul? On that part. Dan that's why, bila kita melakukan kerja safety, sebenarnya our role is to focus more on people. Kerana orang yang akan pakai PPE, orang yang akan orang kata lakukan unsafe act ataupun lead to unsafe condition, dan juga manusia juga yang menjadi masalah utama, betul? Okay, good. Alhamdulillah, sampai ada Kak Izzat kat sini ada. Hai. Nguyen ada, bagus. Okay, Waalaikumsalam. Hai Zuisha, apa khabar? Waalaikumsalam. Okay, terima kasih semua. Jangan lupa share kat kawan-kawan kita. Kita nak awal-awal tahun ni kita nak buat alignment sikit. Faham tak? Regarding on tugas safety ni apa? Adakah tugas safety ni ada juga yang bagi tahu saya sebagai budak suruhan majikan pun ada juga. Ada yang bagi tahu kita ni sebagai orang kata punching bag pun ada juga. Betul? Tulis kat situ. Ada yang kata kerja safety ni juga sebagai balaci waktu kalau ada visit daripada penguatkuasa ke. Faham tak? On that part. Ada juga yang minta maaf ni kita just have a raw idea dulu. Mana kita nak lead diri kita ni? Bagaimana kita nak tahu kita punya nanti kita akan cover the big why. Apa dah? The big why. Faham saya? Apa yang sibuk kita nak buat safety, ada legal, ada ISO, ada OSHA, ada guideline, ada enforcement. Why? So that's why kita kena go back to the basic. Apa tugas safety ni sebenarnya? Satu soalan yang besar. Ada juga yang bagi tahu saya, cuba kau tugas safety ni jadi spy JKKP. Ada. Okay, Waalaikumsalam. Okay, good. So ni, okay. Hai, Assalamualaikum. Hai, Izzat, apa khabar? Alhamdulillah. Okay, siapa yang ada boleh share. Apa tugas safety sebenarnya ni? Okay. So, at least kita tahu. Dan kita boleh align balik. Apa fungsi kita sebagai safety practitioner? Apa fungsi kita sebagai safety personnel? Faham kan? Dan juga sama ada kita competent person ke, trained person ke, ataupun maybe we are direct or indirect dalam safety. Sekarang ni pun kita ada trained person coordinator. So, apa tugas kita? Adakah kita hanya nak mencari salah orang? Betul? Adakah cukup untuk kita orang kata enforce sehingga kadang-kadang menyebabkan orang takut dan sebagainya? So, therefore, kita nak kena alignkan balik dan faham betul-betul apa tugas kita sebenarnya sebagai safety practitioner. Dan safety practitioner ataupun safety personnel ni melibatkan sama anda trained person ke, anda competent person ke, okay, maybe anda juga maybe mereka yang direct or indirect dengan safety, atau contohnya safety committee, first aider, emergency response team, all that particular thing. Dan siapa-siapa juga, dan maybe every personnel. Anda kalau anda berdeal dengan majikan ke, pekerja ke, they have to know what is the role of safety, sama ada oleh mereka yang competent ataupun trained person, ataupun mereka sebagai pekerja, mereka sebagai majikan. Betul? So that's why
Kita kena faham, dan bila kita faham, kita boleh sampaikan dengan baik. That's why penting sebagai orang yang terlibat dalam safety, ataupun kalau tak dalam safety pun, kalau anda juga pekerja biasa, anda kena tahu safety tu apa being expected from there, dan apa tugas utama. Okay? So that's why malam ni kita nak share yang pertama dulu. Because why? Sepanjang minggu ni saya akan share 10. Berapa? 10. Siapa nak tulis kat situ, saya nak. Okay. Okay, Zuli Syam cakap, bila kalau ada visit daripada penguatkuasa, stop all critical work. Tu dia. Itu Syam memang cabaran utama. Kenapa? Kita masih lagi ada majikan yang dinosaur. Faham tak? So kita akan kena, saya akan ajar sikit nanti. Majikan ni ada juga terdiri pada 3. Ada berapa jenis? Ada 3 jenis majikan. Boleh saya share nanti? Jenis-jenis majikan. Kenapa? Bila kita faham majikan ni kita jenis bagaimana, so kita boleh plan dengan baik, kita boleh approach dengan lebih baik. Sebenarnya bukan masalah kita, masalah memahami. Betul? Majikan ni jenis yang macam mana? Ada majikan yang kena rotan, ada majikan yang suka main kona baring, betul? Ada majikan yang suka buat magic, ada majikan yang tak kisah pun ada juga. Okay, so kita akan belajar nanti sedikit on profiling of majikan yang bagaimana, dan bagaimana sebagai safety practitioner ni kita nak hadapi majikan tersebut. Betul? Dan macam mana saya selalu share, sebagai safety practitioner, kita jangan memberi alasan. Ini pun satu juga. Sebagai seorang practitioner, kita jadi orang yang profesional, kita kena bagi option, bukannya alasan. Tulis kat dalam bawah ni. Siapa yang ada dekat sini, tolong tulis. Sebagai safety practitioner, orang yang terlibat dalam safety, jangan bagi alasan, tetapi kita give option. Kerana as a professional, we never give excuses. Kerana excuses ni adalah orang yang lemah mental yang buat. Tu dia, lemah mental lah pula. Lepas ni kau belajar lah term-term apa yang patut. Okay, good. So, what happened is, okay, tugas yang pertama. Okay, apa tugas kita yang pertama dalam safety ni? Because why dalam minggu ni saya akan share 10. Faham tak? Ada berapa? 10. Okay, good. Hai, Assalamualaikum. Siapa yang ada kat sini? Okay, siapa yang ada boleh jemput OSH Connector kita. Boleh jemput juga tim-tim kita yang lain. So, at least we will share the issue. Kita boleh share juga apa yang tajuk pada malam ni. Okay. Apa kerja safety sebenarnya? Apa kerja safety sebenarnya? Tak kira lah anda safety committee ke, betul? Sama ada anda orang kata apa? Terlibat dalam okay, boleh? Okay, good. So, let me share with you yang pertama. First one. Okay. Pertama sekali, sebelum kita faham dan lakukan tugas safety ni, kita kena faham siapa kita punya target group ni. Okay. So, dalam mana-mana organisation, so take note siapa-siapa yang ada kat bawah ni, dalam mana-mana organisation kita kena faham bahawa dalam organisation tu kita ada term yang kita panggil worker. Apa dia? Worker. On that part. So, take note dekat bawah ni, siapa yang ada kat bawah ni, betul? So, bila we talk about worker, okay, so we have to know our target worker siapa dia. So dalam kalau siapa-siapa yang terlibat dalam ISO 45000 ataupun dalam legal, biasanya dia melibatkan majikan, pekerja ataupun principal dan sebagainya. Sebenarnya itu term-term yang maybe digunakan oleh ILO ataupun International Labour Organization. But bila kita go to the actual implementation ataupun tactical, okay, dalam organisation mana-mana pun, bila kita kata worker, okay, take note kat sini. Dan apa? Safety yang kita nak lakukan, tugas kita dalam safety ni berkaitan dengan worker. Dan berkaitan dengan worker. So, kita kena tahu worker ataupun mereka yang terlibat dalam safety ni siapa. Okay, good. So, pertama sekali when we talk about worker, kita ada 2 jenis worker. Okay. So, kita ada internal dengan juga external. Faham tak? On that part. Okay. Internal ni juga terbagi kepada 3. So, take note benda ni supaya bila anda faham this concept, so kita faham bagaimana kita nak melakukan safety dan apa yang kita nak lakukan dengan mereka ni. Faham tak? Okay. Internal worker melibatkan, okay, siapa-siapa yang ada kat sini jangan lupa tulis dekat bawah tu dan juga summary kan. Okay. So,
So internal worker ni melibatkan oleh management atau managerial dan juga melibatkan juga orang kata top management dan juga melibatkan non-managerial. So bila we talk about worker inside organisation ada 3 level. Apa dia? Top management, managerial dan juga non-managerial. So 3 ni adalah golongan yang menjadi target dalam safety ni. Yang kena tahu tugas safety itu apa. Itu kena faham jadi apa kerja safety ni, kau ingat kerja safety ni safety officer punya kerja, nak buat enforcement, nak suruh orang, nak ketuk orang semua. No. Kita kena faham dulu. Kita kena strategikan dulu. So, keduanya adalah dipanggil external worker. External worker ni melibatkan kita punya contractor, kita punya visitor, betul? Dan juga melibatkan interested party. So, that is where bila kita faham siapa worker dalam organisation, siapa worker yang menjadi target kita, so kita boleh strategi tugas safety ni macam mana. Okay, betul? Ini ada yang tegur salah eja ni pula kan. Okay. Kan? So, what happen is now, kita kena tahu bagaimana kita, orang kata, menstrategikan tugas kita terhadap 2 jenis worker ni, internal ataupun external. Faham kan? Dan bila we talk about internal, yang menjadi cabaran utama dalam safety, we have to strategize bagaimana kita nak approach tugas safety untuk handle top management, managerial dan non-managerial. Faham kan? Dan ketiga-tiga ni ada cabaran masing-masing. Ketiga-tiga ni ada, orang kata, keperluan masing-masing. Salah satu kegagalan safety, bila kita menganggap safety itu sama untuk semua level, itu kesilapan kita. Faham tak? So that's why, bila kita nak melakukan tugas safety ni, ini pesanan saya juga, dan selalu saya pesan dekat anak murid saya, tolong. Faham tak? Kita kena faham who are our target group. What is our target yang kita nak approach, yang kita nak lakukan compliance dengan safety ni. Faham tak? Sekiranya kita deal dengan top management, kita ada tugas yang berbeza. Faham tak? Kalau kita dengan managerial, kita ada tugas yang berbeza. Kalau kita dengan worker ataupun non-managerial ataupun golongan pekerja biasa, faham tak? Berbeza. So, bila kita handle contractor, kita handle visitor, kita handle customer, faham tak? Kita ataupun dipanggil external interested party. Itu juga berbeza. So, that's why pertama sekali kita kena faham siapa yang kita nak deliver safety ni dan apa tugas-tugas yang kita perlu tahu untuk that level. Faham tak? Kita bukan buat hentam sembrono sama juga dengan semua level. No. Every level have different and very specific things yang kita kena lakukan. Itu yang saya akan kongsi. No? Okay, bagus. Alhamdulillah. Okay, bagus. Terima kasih. Dan insyaAllah, sepanjang minggu ni saya akan share 10. Berapa? 10. So, take note. So, anda boleh share dengan anda punya safety committee. Anda boleh share juga dengan anda punya kemungkinan team, faham tak? Anda boleh share juga dengan anda punya emergency response team, first aider, betul? Dan anda juga boleh share dengan pekerja anda. Apa kerja dan tugas safety ni sebenarnya? Bukan sahaja untuk safety practitioner, faham tak? Tapi adalah semua orang di dalam organisasi sebagai pekerja ada tugas dalam safety sebenarnya. Tetapi ada orang mengeluh, oh Cik Fakrul, saya safety seorang aja. Oh Cik Fakrul, saya seorang yang kena uruskan safety. Bos cakap, pekerja cakap, manager cakap, kau dah dibayar untuk buat safety, kau lah buat safety. Kita orang relax. Faham tak? Itu bukan kerja kita orang. Itu bukan scope kita orang. That's why kita kena tahu strategi dan rahsia dia. Bagaimana kita nak lakukan kerja safety dengan target group yang berbeza. Dengan orang kata frame golongan pekerja yang berbeza. Okay, macam saya beritahu tadi. So, that's why we have to know apa kerja dan tugas yang kita kena lakukan untuk engage dengan level-level yang berbeza tu. Okay, boleh? So, that's why saya akan share dalam minggu ni. So, at least bila kita buat kerja safety ni, dia lebih ada impact. Bila kita buat kerja safety ni, lebih fun. Dan bila kita buat kerja safety ataupun lakukan tugas kita sebagai safety practitioner, ianya lebih memberi impact kepada organisasi kita. Betul?
Kita tak nak ulang benda yang sama, tapi mengharapkan result yang berbeza. Gila namanya tu. Faham tak? So that's why kita kena belajar untuk apa? Adjust. Apa dah? Telik kat situ apa dah? Kita nak kena adjust. Faham tak? So we have to do some adjustment dalam diri kita, ilmu kita, pengetahuan kita dan approach kita kepada 3 golongan yang kita nak hadapi dalam organisasi nanti. Okay? So, okay, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Dan insyaAllah kita jumpa lagi malam besok. Kita akan share the detail part. Apa 10 tugas safety yang kita kena lakukan supaya ianya lebih ada impact dan ia memberi kesan yang lebih mendalam pada organisasi. Okay, so see you tomorrow. So, terima kasih sampai yang ada. Okay, dan jangan lupa share dengan kawan-kawan dan take notes on this particular part. Dan always remember, stay safe, stay healthy, and stay excellent. Okay? Okay, bye. Dan insyaAllah kita jumpa lagi. Okay? Okay, boleh? Kita jumpa lagi insyaAllah. Dan